Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Jom kita belajar tajuk aplikasi teknologi elektrik tingkatan 2. Apa yang akan kita pelajari iaitu dalam SP 2.3.4 menghasilkan lakaran reka bentuk litar elektrik yang akan dibuat. Langkah pertama yang dibuat ialah memilih gadget elektrik yang berfungsi untuk diletakkan dalam almari. Jom kita kenali jenis-jenis litar yang boleh dipilih. Litar yang pertama ialah litar mudah. Seterusnya, kita pelajari pula jenis litar. Ini ialah litar mudah. Paling simple, paling mudah. Yang pertama mesti ada pemegang bateri dan bateri. Kemudian ada pemegang mentol, juga mentol dan juga suis. Perhatikan jika suis ditutup. Baiklah, sekarang kita perhatikan jenis litar yang kedua iaitu litar siri. Litar siri boleh dibezakan di mana mentolnya disambung secara bersiri. Perhatikan mentol yang pertama, mentol yang kedua, mentol yang ketiga. Apabila suis ditutup, maka arus akan mengalir dan mentol akan menyala. Tetapi perhatikan pula apa yang berlaku sekiranya salah satu mentol terbakar. Adakah lampu atau mentol akan terus menyala? Baiklah, ini ialah litar siri. Kedua-duanya ialah litar bersiri. Perhatikan. Litar yang pertama, suis mikronya tidak ditutup. Tetapi mentol semua tidak menyala. Manakala litar yang kedua, suis tidak ditutup tetapi mentol menyala. Kenapakah ianya berlaku? Ianya disebabkan oleh suis mikro. Cuba perhatikan kedudukan sambungan wire pada suis mikro. Suis mikro mempunyai 3 kaki. Litar yang kedua, perhatikan sambungan wire tersebut. Perhatikan pula litar siri, bagaimana ianya berfungsi. Di sini cikgu ada terangkan juga tentang fungsi suis mikro. Seterusnya, kita belajar mengenai suis mikro. Baiklah, ini ialah suis mikro. Suis mikro mempunyai 3 kaki. Jika dilakar, rajahnya berbentuk begini. Rajah bergambar. Ia mempunyai twill penolak. Kemudian ada penolak. Kaki yang 3 ini dinamakan sebagai COM. Yang kedua ialah NO, iaitu normal open. Dan yang ketiga, hujung sekali ialah normal close. Jadi apakah fungsi kedua-dua cara pemasangan ini? Jika hendak menggunakan suis tekan buka, maka wayar yang perlu disambungkan pada kaki COM dan juga kaki normal close. Jika hendak menggunakan kaedah suis tekan tutup, maka wayar yang perlu disambungkan ialah pada kaki COM dan juga kaki normal open. Perhatikan kedudukan yang paling penting
kaki yang sama iaitu COM dipasang di tempat yang sama. Baiklah, kita perhatikan perbezaannya jika dilihat pada litar yang sebenar. Baiklah, apa yang saya terangkan sebentar tadi, jika wayar dipasang pada kaki COM, kemudian wayar yang kedua dipasang pada kaki normal close, maka ia dinamakan sebagai suis tekan buka. Maksudnya, tak sentuh apa-apa, mentol kesemuanya menyala. Perhatikan pula pada litar yang kedua, wayar dipasang pada kaki yang pertama iaitu COM dan wayar yang kedua dipasang pada kaki yang di bahagian tengah iaitu normally open. Ianya akan menjadi suis tekan tutup. Jadi bermaksud, suis itu perlu ditekan, barulah litar akan berfungsi. Mentol akan menyala. Boleh faham semua? Jadi pernah tak kamu lihat apakah peralatan elektrik yang menggunakan sistem pemasangan litar ini? Baiklah, perkara yang kedua mengenai litar siri yang perlu kamu tahu, jika salah satu mentol terbakar, maka elektrik tidak akan dapat melalui ke seluruh litar. Jadi, mentol pertama akan padam, mentol yang kedua akan padam. Kemudian, perhatikan pula di mana mentol ini tidak mempunyai kecerahan yang sama. Mentol yang pertama lebih cerah daripada mentol yang kedua dan juga yang ketiga, di mana ketiga-tiga mentol ini berkongsi kuasa yang terdapat pada sumber. Litar yang ketiga ialah litar selari. Baiklah, perhatikan pula litar yang ketiga iaitu litar selari. Apa yang bermaksud litar selari? Ia mempunyai sambungan wayar ke dua-dua bahagian mentol. Baiklah, perhatikan cahaya pada mentol tersebut. Ianya dalam kadar yang sama terang. Jika salah satu mentol terbakar, apa yang berlaku? Perhatikan, mentol yang lain masih lagi menyala. Jadi, cuba perhatikan kedua-dua jenis litar ini. Litar yang pertama ialah litar selari, litar yang kedua ialah litar siri. Cikgu telah memilih gadget yang menggunakan litar siri. Cuba perhatikan litar penggambar dan juga litar skematik. Jadi, kamu perlu melakar litar bergambar dan juga litar skematik. Seterusnya, kamu perlu membuat lakaran gadget elektrik yang mana ianya menunjukkan kedudukan gadget elektrik di dalam almari. Perhatikan lakaran di paparan di mana kamu boleh melihat kedudukan mentol, suis mikro, bateri. Seterusnya, SP 2.3.5 menganalisis elemen sistem elektrik pada gadget yang akan dihasilkan.
Mari kita perhatikan jadual analisis elemen elektrik dalam gadget gitar yang telah cikgu paparkan. Terdapat 4 jenis elemen elektrik yang telah dipilih. Yang pertama iaitu elemen sumber. Sumber yang digunakan ialah bateri bersaiz AA. Yang kedua ialah beban. Beban yang digunakan ialah mentol. Yang ketiga ialah medium. Medium ini dipilih iaitu wayar lembar tunggal. Dan yang keempat menggunakan Swiss Micro sebagai kawalan. Seterusnya SP 2.3.6 iaitu membina gadget elektrik berfungsi. Jom sama-sama dengan cikgu kita bina gadget elektrik berfungsi almari berlampu. Sekarang mari kita perhatikan pula peralatan yang selalu digunakan untuk kerja-kerja amali elektrik. Yang pertama ialah penjalur wayar. Penjalur wayar digunakan untuk menjalur wayar untuk membuang penebatnya. Okey, perhatikannya penebat yang berwarna biru. Jadi kita perlukan wayar yang di dalam. Kemudian ialah pelayar muncung tirus. Pelayar muncung tirus digunakan jika hendak membengkokkan mana-mana bahagian dalam wayar. Okey. Seterusnya pena uji. Pernah lihat pena uji? Seterusnya ialah pelayar kacip. Jika hendak menggunakan bateri, ini ialah pemateri. Digunakan dengan timah bateri. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini kita akan belajar mengenai tajuk gadget elektrik. Baiklah, apa yang perlu ada apabila hendak membuat satu gadget elektrik untuk tajuk aplikasi teknologi elektrik. Baiklah, apa yang diperlukan ialah bateri. Terdapat pelbagai jenis bateri. Di sini cikgu telah paparkan beberapa jenis bateri bersama dengan pemegang bateri. Baiklah, bateri yang ini cikgu rasa semua kenal yang biasa digunakan. Jadi ada pemegang bateri yang boleh memegang sebanyak 4 bateri ataupun jenis yang depan belakang. Kemudian ada yang untuk 2. Okey, yang ini ialah yang biasa digunakan di sekolah. Kemudian bateri 9 volt. Okey, pemegang bateri jenis yang ini. Kemudian terkini ada bateri litium. Ini ialah bateri litium. Bateri litium ini pemegang baterinya jenis begini. Baiklah. Kemudian mesti ada medium, iaitu pengantara dia. Boleh juga menggunakan pembas jika nak tambah. Swiss. Swiss yang digunakan biasanya Swiss Micro. Baiklah. Kemudian LED, jika nak gunakan LED, ada pelbagai jenis warna LED. Kemudian mentol dan juga pemegang mentol. Seterusnya, kita belajar mengenai Swiss Micro. Baiklah, ini ialah Swiss Micro. Swiss Micro mempunyai 3 kaki. Jika dilakar, rajahnya berbentuk begini, rajah bergambar. Ia mempunyai twill penolak. Kemudian ada penolak. Kaki yang 3 ini dinamakan sebagai COM. Yang kedua ialah NO, iaitu normal open. Dan yang ketiga, hujung sekali ialah normal close. Jadi apakah fungsi kedua-dua cara pemasangan ini? Jika hendak menggunakan Swiss tekan buka, maka wayar yang perlu disambungkan pada
kaki kom dan juga kaki normal close. Jika hendak menggunakan kaedah suis tekan tutup, maka wayar yang perlu disambungkan ialah pada kaki kom dan juga kaki normal open. Perhatikan kedudukan yang paling penting, kaki yang sama iaitu kom dipasang di tempat yang sama. Baiklah, kita perhatikan perbezaannya jika dilihat pada litar yang sebenar. Baiklah, apa yang saya terangkan sebentar tadi, jika wayar dipasang pada kaki kom, kemudian wayar yang kedua dipasang pada kaki normal close, maka ia dinamakan sebagai suis tekan buka. Maksudnya, tak sentuh apa-apa, mentol kesemuanya menyala. Perhatikan pula pada litar yang kedua, wayar dipasang pada kaki yang pertama iaitu kom dan wayar yang kedua dipasang pada kaki yang di bahagian tengah iaitu normally open. Ianya akan menjadi suis tekan tutup. Jadi bermaksud suis itu perlu ditekan, barulah litar akan berfungsi. Mentol akan menyala. Boleh faham semua? Jadi pernah tak kamu lihat apakah peralatan elektrik yang menggunakan sistem pemasangan litar ini? Baiklah. Perkara yang kedua mengenai litar siri yang perlu kamu tahu, jika salah satu mentol terbakar, maka elektrik tidak akan dapat melalui ke seluruh litar. Jadi, mentol pertama akan padam, mentol yang kedua akan padam. Kemudian, perhatikan pula di mana mentol ini tidak mempunyai kecerahan yang sama. Mentol yang pertama lebih cerah daripada mentol yang kedua dan juga yang ketiga, di mana ketiga-tiga mentol ini berkongsi kuasa yang terdapat pada sumber. Baiklah, perhatikan pula litar yang ketiga iaitu litar selari. Apa yang bermaksud litar selari? Ia mempunyai sambungan wayar ke dua-dua bahagian mentol. Baiklah, perhatikan cahaya pada mentol tersebut. Ianya dalam kadar yang sama terang. Jika salah satu mentol terbakar, apa yang berlaku? Perhatikan, mentol yang lain masih lagi menyala. Jadi, cuba perhatikan kedua-dua jenis litar ini. Litar yang pertama ialah litar selari, litar yang kedua ialah litar siri. Baiklah, ini adalah contoh gadget elektrik yang cikgu sediakan. Pertama, ini ialah lakaran litar bergambar untuk gadget elektrik cikgu. Simple sahaja, iaitu kotak sahaja, menggunakan kotak yang terpakai. Yang kedua, ini adalah litar bergambar untuk litar siri yang cikgu pilih untuk projek gadget elektrik ini. Dua jenis litar yang perlu dilakar iaitu yang pertama ialah litar bergambar, yang kedua ialah litar skematik. Ingat ya, pertama lakar gadget elektrik di mana menunjukkan kedudukan suis mikro, bateri dan ketiga-tiga mentol. Yang kedua,
litar bergambar yang menunjuk pemasangan litar tersebut. Dan yang ketiga ialah litar skematik. Baiklah, ini ialah litar yang telah cikgu pilih. Seterusnya, mari kita lihat hasil gadget elektrik yang telah cikgu hasilkan. Hasil daripada lakaran gadget elektrik iaitu litar bergambar gadget tersebut, kemudian litar bergambar untuk pemasangan litar dan juga litar skematik, maka terhasillah gadget elektrik yang berupa almari di mana menggunakan suis mikro, bateri dan juga mentol. Ini menggunakan litar tekan buka. Baiklah, itu sahaja hari ini. Semoga anda boleh membuat gadget elektrik dengan jayanya. Terima kasih. Semoga berjaya membina gadget elektrik anda sendiri. Sehingga berjumpa lagi. Terima kasih. Bye.